Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bincangkan soalan B. Soalan yang pertama, soalan A. Dia bagi yang pertama 2 kuasa P sama dengan M, 2 kuasa 4Q sama dengan N, dan dia bagi bla 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 bla. Ungkapkan N dalam sebutan M. Maka kamu kena tahu jawapan akhir mesti ungkapkan N. Maksudnya N equals any sebutan lah. Ya, mesti ada huruf M di sebelah kanan. Jadi saya tulis balik kat sini. Jadi dekat sini soalan ni mungkin boleh guna log, boleh guna index. Tapi saya rasa guna index lebih senang, boleh lebih direct to the point lah. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Terus pada persamaan yang panjang ni, di mana yang ini kita boleh pecahkan dia. Iaitu kalau kuasa tambah, maka kita boleh pecahkan dia masing-masing dapat asas 2 dan akan jadi darab. Iaitu 2 kuasa P darab 2 kuasa 4Q. Okey. Sama dengan 16 ni kita tulis balik. Mungkin kamu kata, kenapa tak jadikan 2 kuasa 4? Yes, boleh. 2 kuasa 4 ialah 16. Tapi sebenarnya tak ada keperluan. Tapi tak apa, kita boleh buat je, tak ada masalah. Sebab kita nampak dekat situ, mungkin kita nampak hint dia macam semua jadi ke asas 2. Tapi sebenarnya tak perlu pun 2 kuasa 4 untuk 16. Tapi yang seterusnya, mesti kena buat 2 kuasa 4, iaitu 16, kemudian darab dengan Q. Jadi, yang ini sebenarnya tak perlu tukar pun tak apa. Biarkan saja, sebab tidak ada apa-apa penggantian kat situ. Jadi dekat sini, kita lakukan penggantian. Cuba kita tengok dekat sini. Yang ini ialah yang ini. Maka kita akan gantikan dengan M. Seterusnya, yang ini adalah yang ini. Kita gantikan dengan N. M darab N. Sama dengan 16 tambah. Sama lagi kan? So, ini ialah N. Jadi sekarang kita nak buat apa? N dalam sebutan M. Maka, kita kumpulkan yang ada sebutan N sebelah kiri. MN tolak N. Sama dengan 16. Jadi kita faktorkan N. M tolak 1 sama dengan 16. Maka N sama dengan 16 bahagi M tolak 1. Itulah jawapan dia. Okey, soalan selanjutnya. Dia bagi persamaan macam ni. Ungkapkan dalam bentuk macam ni. X sama dengan A campur B set 3. Okey, untuk soalan ni sebenarnya soalan yang masih senang. Dekat sini A dengan B ialah pemalar. Kita kena faham. Okey, saya tulis balik kat sini. Kita nak dalam bentuk yang ini. Okey. Apa perlu kita buat kat sini? Sebenarnya macam kita buat algebra biasa saja sebenarnya. Ini sebenarnya algebra. Macam algebra lah. Okey. Oh, sorry. Saya ada tersilap tulis soalan 3 set 3. 3 set 3. Okey, yang ni. Dalam ni ialah set 3. Okey, baru betul. Okey, sekarang kita kena buat apa? Kita kumpulkan yang ada set yang ada X tu sebelah kiri. Jadi, 2X. Yang ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Tolak jadi tambah X set 3. Dan yang ini tak tukar pula. Yang ini kita pindah ke sebelah kanan. So sebelah kanan ada 1. Kemudian tolak 3 set 3 akan jadi tambah 3 set 3. Okey. Yang sebelah kiri pula, yang ada X tu, kita boleh faktorkan X keluar. Bila kita faktorkan X keluar, maka kita tinggal sini 2.
Kita faktorkan X keluar. Tinggallah tambah set 3. Sama dengan 1 tambah 3 set 3. Dan mengikut kita belajar algebra, kita jadikan X sebagai perkara rumus, maka 1 tambah 3 set 3, yang ini akan pindah sebelah jadi bahagi. Sebab darab pindah sebelah jadi bahagi. 2 tambah set 3. Dan dekat sini, dia nak minta pada kamu supaya kita aplikasikan menisbahkan penyebut. Maka kita darab atas dengan bawah dengan konjugat, iaitu 2 tolak set 3 bahagi 2 tolak set 3. Jadi, yang bawah kita boleh buat dengan mudah. Kita ingat balik shortcut dia. 2 kuasa 2 ialah 4 sebab 2 kuasa 2 ialah 4. Dan set 3 darab set 3 akan jadi 3. Jadi, tolak 3. Yang tu senang sahaja. Untuk yang atas, kita kena kurungkan dahulu yang sebelah kiri. Kemudian kita lakukan pengembangan macam biasa. So, kita buat pengembangan 1 darab 2, 2. 1 darab negatif set 3, tolak set 3. 3 set 3 darab 2 dapat tambah 6 set 3. Kemudian 3 set 3 darab negatif set 3, tolak tambah jadi tolak. 3 darab set 3 set 3 jadi 3. Okey. Betul ya? Kita panjangkan. Okey. Kita ringkaskan lagi. Dekat situ. 4 tolak 3 akan jadi 1. Okey. So, tak payah tulis dah. Habis. So, kita selesaikan yang atas. 2 kita boleh tambah dengan tolak dengan 9. 2 tolak 9 ya. 2 tolak 9 tolak 7. Betul? Tolak 7. Kemudian, yang ini. Negatif set 3 tambah 6 set 3. Dia macam ni. Negatif X tambah 6X akan jadi 5X. Jadi, tambah 5 bukan X, iaitu set 3. Okey. Nampak tak dekat sini? Dia dah jadi dalam bentuk ni. Dia dah jadi dalam bentuk ni. Iaitu X sama dengan, ni X kan? Okey. Negatif 7 tambah 5 set 3. Katakan soalan tanya apakah A dengan B. Kamu akan keluarkan kat situ. A sama dengan negatif 7. B sama dengan 5. Sebab kita banding macam ni. Tapi sebab soalan tak minta suruh keluarkan apakah A dengan B, maka kita boleh berhenti sahaja sampai sini. Itu soalan B. Okey, soalan seterusnya. Soalan C. Dia bagi. Okey, soalan C pula. Dia bagi yang ini. Dan dia bagi yang ini. Log asas X. Dan dia bagi yang ini. Ungkapkan dalam sebutan A dan D. Maksudnya, jawapan akhir hanya ada sebutan A dengan D, tak boleh ada sebutan log lagi. Okey, sebab nanti ada penggantian yang akan dilakukan. Jadi, saya bawa balik yang ini. Saya terus tukar gunakan hukum. Okey. Kalau yang asal hanya ada satu sebutan log dan dekat situ ada operasi bahagi, maka kita ingat balik, dia boleh dipecahkan menjadi tolak. Bila dipecahkan, masing-masing dapat log lah X. Jadi, sebab tu kita kata, hukum log tambah dengan tolak tu, dia akan, daripada dua sebutan log, ia akan jadi satu, ataupun satu sebutan log jadi dua. Dekat di sini, daripada satu sebutan log, akan bertukar menjadi dua sebutan log. Jadi, bila tolak adalah, kalau bahagi, sini bahagi, akan jadi tolak. Jadi, yang atas letak depan, set 32 X kuasa 3. Yang bawah letak
hujung iaitu 27. Dan dekat sini seterusnya kita boleh pecahkan pula set ni. Set ni kita boleh pecah macam ni. Log X masing-masing dapat set. Sama je macam ni. Okey. Log 27 kita boleh jadikan dia log X 3 kuasa 3. Kenapa macam tu? Sebab hintnya dekat sini. Sebab kita kata 3 ni boleh turun ke depan. Okey. Kita kata turun ke depan. So, tolak 3 log X 3 macam tu. Yang depan ni, kan dekat sini operasi darab. Bila darab, kita boleh pecahkan lagi dia menjadi tambah. Maka, log X tambah log X. Yang depan letak depan, iaitu set 32. Yang belakang letak belakang. X kuasa 3. Ada punca. Okay. X kuasa 3 ada punca. Kemudian, kita boleh tulis pula 32 tu ya, sebagai log X 2 kuasa 5. Kita buat besar sikit. 2 kuasa 5. Dan punca kuasa 2 tu kita boleh buat per 2 macam tu. Tambah. Sama juga dengan yang ni. Log X kuasa 3 per 2. Kita boleh tulis macam tu. Dan tolak 3. Yang ini akan jadi D. Kita boleh buat penggantian yang ini. Kemudian, kita belajar kuasa boleh turun ke depan. Kuasa boleh turun ke depan. So, 5 per 2 log X 2 tambah 3 per 2 log X tolak 3D. Dan kita tahu log X akan jadi 1. Dan log 2 asas X adalah A. Jadi, 5 per 2 A tambah 3 per 2 darab 1 jadi 3 per 2 tolak 3D. Jadi, inilah jawapan akhir. Bila kita ungkapkan dalam sebutan A dan D, kita kena ingat jawapan akhir tidak boleh lagi ada log. Soalan 2A, dengan persamaan menyelesaikan persamaan serentak. Jadi kita ada persamaan 1 dan persamaan 2. Maka kita kena buat pengubahsuaian sedikit kepada dua persamaan ini. Okey, persamaan yang pertama, kita boleh jadikan semua asas 2. 2, soalan A, 2 kuasa X tambah 1. Saya gunakan titik sebagai darab. 4 kita jadikan 2 kuasa 2. Dan kita darab dengan Y tolak 1. Sama dengan 2 kuasa 2. Mengikut hukum indeks, apabila asasnya sama 2 dengan 2 dan operasinya darab, maka kuasanya ditambahkan. Hukum indeks pertama. Jadi 2X tambah 1 tambah dengan 2 darab Y, 2Y, 2 darab negatif 1 tolak 2. Sama dengan 2 kuasa 2. Maka dekat sini, kita dah kata sebelum ini bahawa bila sebelah kiri dengan sebelah kanan hanya ada satu asas yang sama iaitu asas 2, maka kita boleh abaikan saja asas, kita ambil saja dia punya kuasa. Jadi, X, jadi 1 dengan tolak 2 akan jadi tolak 1 dan tambah 2Y saya buat dekat situ. Sama dengan 2, maka kita katakan X tambah 2Y sama dengan 3. Sebab
negatif 1 pindah ke kanan, tambah 1, 2 tambah 1, 3. Jadi persamaan pertama. Sebab tadi dia kata persamaan serentak, maka akan ada persamaan yang pertama dan persamaan kedua. Sekarang kita tengok pula persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, kita ambil 25 kuasa X darab 5 kuasa Y sama dengan 125. Kita tahu dekat sini kita boleh jadikan semua asas 5. Jadi 25 ialah 5 kuasa 2. Jadi kita darab je lah dengan X. Dan disebabkan sini darab dan asasnya dah sama jadi 5, maka kita boleh guna operasikan tambah pada kuasa. Jadi tambah Y sama dengan 125 adalah 5 kuasa 3. Jadi kita tahu bahawa 2X tambah Y sama dengan 3. Kita boleh abaikan sahaja asas 5 sebab dah sama kiri dengan kanan, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Persamaan kedua. Maka dekat sini kita lakukanlah persamaan serentak. Katakan dekat sini, saya darabkan persamaan nombor 2 ni, saya darabkan dengan 2. Ya, saya darabkan dengan 2 sebab saya nak hapuskan, katakan saya nak hapuskan Y. So, kita akan dapat 4X tambah 2Y sama dengan 6. Jangan lupa ya, darabkan semua dengan 2. So, ini persamaan nombor 3. So, kita bawa persamaan nombor 1. X tambah 2Y sama dengan 3. Persamaan nombor 1. Maka kita lakukan operasi penolakan. Maka 2Y dengan 2Y hapus. 4X tolak X tinggallah 3X sama dengan 6 tolak 3, 3. X sama dengan 1. Dan bila X sama dengan 1, maka kita gantikan dalam persamaan 1. 1 sama dengan, 1 tambah 2Y sama dengan 3. So, 2Y sama dengan 2, Y sama dengan 1. Jadi, itulah bentuk soalan non-rutin ya, yang kedua. Kita tengok soalan B. Okey, soalan seterusnya. Dia minta cari penyelesaian positif bagi persamaan yang ini. Tapi nak jawapannya dalam bentuk yang ini. A campur B set 5. Masalah dekat sini adalah sebenarnya kalau kita perhatikan balik yang ini, saya tulis balik. Maka kita nampak ini adalah bentuk AX kuasa 2 campur BX campur C sama dengan sifar. Iaitu kuadratik. Di mana kita boleh keluarkan A, B dan C. Iaitu A sama dengan 9 campur set 5. B sama dengan 5 tolak 2 set 5. Dan C sama dengan negatif 5. Kita boleh masuk dalam EQN sebenarnya. Iaitu EQN ya. Dan kita boleh dapat jawapan sebenarnya. Tapi kalau kita ada kalkulator yang biasa, kita hanya dapat perpuluhan. Jawapan nak dalam bentuk set. Ya, kalau kamu ada kalkulator kelas Swiss, kamu mungkin boleh dapatlah jawapan dalam bentuk set. Tapi sebab kita tak ada, kalau kamu tak ada kalkulator yang kelas Swiss, maksudnya kamu kena buat sedikit. Okey, untuk selesaikan soalan ni kita kena gunakan rumus. Ya, sebab kalau kita guna kalkulator boleh kita masukkan EQN tapi tak dapat jawapan lah dalam perpuluhan. Kalau kamu guna kelas Swiss, mungkin kamu dapat jawapan. Boleh dapat jawapan tapi tak ada jalan kerja. Jadi kalau tak ada jalan kerja, takut hilang markah. Okey, kita gunakan rumus. Rumus kuadratik. Iaitu X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2. B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi 2A. Jadi kita masukkan. Yang ini kena berhati-hati sebab panjang dan ada tanda negatif ya. Negatif B iaitu negatif 5 tolak 2 set 5. Saya gantikan dahulu dalam rumus.
tambah tolak punca kuasa 2 panjang. Okey, tulis balik B. 5 tolak 2 punca 5 kuasa 2 tolak 4 saya kurungkan. Lepas tu kita masukkan A. 9 tambah set 5. Kemudian C negatif 5. Bahagi semua dengan 2A. Iaitu 9 tambah set 5. Okey. Dia yang susahnya adalah kena berhati-hati sebab kita nak kembangkan tambah dengan tolak tu. Okey. Kita kembangkan. Negatif 5. Negatif-negatif. Positif set 5. Tambah tolak. Punca kuasa 2. Okey, kita kembangkan. Buka kurungan. 5 kuasa 2, 25. Kemudian darab kita tengah kita darab. Disebabkan di situ ada satu je tanda tolak, maka jadi tolak. Di hujung mesti ada set 5. Kemudian kita darab 2 darab 4. 2 darab 2, 4. 4 darab 5, 20. Jadi 20 set 5. Kemudian kita kuasakan pula. Negatif kuasa 2 jadi positif. 2 kuasa 2 jadi 4. 5, set 5 kuasa 2 jadi 5. Okey, settle untuk yang pengembangan kuasa. Kemudian tolak. Kita buat kurungan besar. 4 darab negatif 5. Negatif 20. Okey, kita kembangkan yang tu dahulu. Kemudian saya tulis balik sini 9 tambah set 5. Okey. Katakan kita nak kembangkan dekat luar. Kita buat shortcut kat sini. Bukanlah shortcut, kita kira kat luar. Okey. Kita katakan sini. Tolak. 4 darab negatif 5. Jadi negatif 20. 9 tambah set 5. Ini saya buat dekat luar. Kemudian saya darab masuk. Negatif 180. Betul. Kemudian tolak set 5. Okey. Kemudian darab masuk. Saya tulis balik kat sini. Tambah 180. Kemudian kembangkan. Tambah set. Dah hilang dah. Sorry. Yang sini ada 20 set 5. Tertinggal. Jadi negatif, positif 20 set 5. Okey, saya buat dekat luar lah. Okey, kemudian bahagi. Kita kembangkan yang bawah pula. 18 tambah 2 set 5. Okey, sekarang kita ringkaskan. Saya rasa ni saya tertinggal lagi ni. 2 set 5. Tertinggal. Okey, negatif 5 tambah 2 set 5 tambah tolak. Punca kuasa 2. Okey, kita cuba ringkaskan. 25 boleh campur 20. Jadi kita ambil kalkulator terus. 25 campur 20 campur 180. Jadi kita dapat 225. Dan kebetulan negatif set 20 boleh tambah set 20. Habis. Jadi tinggallah ini je. Bahagi 18 tambah 2 set 5. Dan kebetulan pula kita puncakan 225 akan dapat 15. Negatif 5 tambah 2 set 5 tambah tolak 15 per 18 tambah 2 set 5. Okey, kita ringkaskan lagi. Negatif 5 boleh tambah dengan 15. Okey, sebenarnya kita kena pecahkan. Maksudnya macam ni. Negatif 5 tambah 2 set 5 tambah 15.
per 18 tambah 2/5. Ini X yang pertama. Satu lagi, kita ada X yang kedua, negatif 5 tambah 2/5 tolak 15 per 18 tambah 2/5. Tetapi yang ini kita abaikan kerana bila kita totalkan yang atas ni, kita akan dapat negatif jawapan dia. Jadi kita nak jawapan dia ni. Dalam bentuk yang ni kita nak positif sahaja. Kita nak jawapan positif. Kita tengok pada soalan asal. Jadi kita abaikan yang tu, kita ambil yang tambah sahaja. Jadi bila kita tambah, dia akan jadi 10 tambah 2/5 per 18 tambah 2/5. Dekat sini kita kena lakukan menisbahkan penyebut dengan mendarab konjugat atas dan bawah. Jadi 18 tolak 2/5. 18 tolak 2/5. Okey. Sebab sini tambah, maka konjugatnya tolak. Jadi yang bawah ni kita terus boleh buat 18 kuasa 2 tolak 4 darab 5. Okey, kita dah belajar sebelum ni konjugat. Yang atas kita kena kembang macam biasa. So, kita kembangkan yang atas. Darabkan 1 10 darab 18. 180 darab lagi. Jadi tolak 20/5. Kembang lagi. 18 darab 2. 36 tambah 36/5. Kemudian tolak dengan tambah. Jadi tolak 4 darab 5. Okey. Dan yang ini kita boleh tambahkan. Jadi 180 tolak 20. Kita akan dapat 160. Dan 2 ni kita boleh totalkan. Jadi negatif 20 tambah 36 kita dapat 16. Tambah 16/5 per 18 kuasa 2 tolak 20. Kita dapat 304. Okey, kalau kita pecahkan jadi apa?